Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima wa amidana min nurihi ya nur. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima waj'al lana taufiqa dauman sahibah. Yang dihormati para pendengar, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini kita sambung siri kedua pengajian qasidah Gharami Sahih berkaitan ilmu mustalah hadis, yang mana kita dah sampai kepada bait yang kedua daripada 20 bait. Jadi seperti yang mana saya sebutkan sebelum ini, qasidah Gharami Sahih, rinduku adalah benar. Ini berkaitan tentang ilmu mustalah hadis yang digubah oleh Imam Ibnu Farah, Imam Ibnu Farah Al-Ishbili Al-Syafi'i yang wafat tahun 699 Hijrah, yang dalam bentuk tauriah, tauriah ataupun kinayah yang berbentuk kiasan lah. Jadi dia ada double meaning, ada dua maksud. Walaupun zahirnya itu menunjukkan rasa rindu, cintanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi di sebaliknya itu dia menggunakan istilah-istilah yang terdapat dalam ilmu mustalah al-hadis. Dan kita dah bincangkan pada siri yang lalu tentang istilah sahih, istilah hadis mu'dal, mursal, musalsal dan juga hadis dhaif. Dan kita sambung seterusnya bait yang ketiga mengenai hadis hasan dan seterusnya. Kata Imam Ibnu Farah rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain, wala hasanun illa sama'u hadithikum musyafahatan yumla alayya fa'anqulu. Dia kata tidak ada yang baik, wala hasan, tidak ada yang baik, melainkan mendengar hadismu musyafahatan, secara langsung, dengar secara langsung, yumla alayya, yang diimlakan ke atasku, diimlakan, disampaikan secara lisan kepadaku, fa'anqulu, lalu dapatlah aku menukilkannya, jadi dalam bait ini beliau menyebut bahawa dia sangat gembira, sangat suka mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan, yang diimlakan secara musyafahah, secara lisan daripada guru kepada murid. Dan disebut kalimah hasan, wala hasanun illa sama'u hadithikum. Jadi ini merujuk kepada istilah hadis hasan. Hadis hasan ini ialah hadis yang memenuhi syarat hadis sahih, dan kita dah sebutkan syarat hadis sahih ada 5, iaitu bersambung sanad, kemudian para perawinya adil, yang ketiga para perawinya dhabit, tidak ada syaz dan juga tidak ada illah.
Jadi hadis hasan ini sama, memenuhi 5 syarat ini, namun dari segi dobit sahaja, syarat yang ketiga tadi, ya, ada kurang sedikit. Di mana kalau hadis sahih, ya, semua perawinya dobit secara sempurna. Tetapi pada hadis hasan ini ada perawi yang dobitnya rendah sedikit ataupun kurang sempurna, ya, yang apa ni tidak mencapai tahap perawi hadis sahih. Jadi dari segi itu sahaja yang menyebabkan status hadis itu jatuh sedikit daripada sahih, ya, kepada hasan. Itu apa ni maksud definisi bagi hadis hasan, ya, yang dari segi bahasa bermaksud baik, elok, bagus ataupun cantik pun termasuk sekali, ya, dalam pengertian dari segi bahasa. Jadi itu definisi hadis hasan mengikut istilah ilmu mustalah. Dan banyak contoh-contoh hadis hasan yang di antara yang banyak menyebutnya ialah Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala di dalam kitab Sunan beliau, ya, yang mana beliau akan menyatakan, ya, di hujung hadis yang diriwayatkan itu, sama ada hadis itu sahih, ya, hadza hadisun sahih ataupun disebut hadza hadisun hasan. Kadang-kadang digabungkan hadza hadisun hasanun sahih. Jadi istilah hasan ini banyak digunakan pakai dalam kitab Sunan At-Tirmizi ataupun juga disebut Jami' At-Tirmizi. Dan hasan ini ada dua sebenarnya, ya. Yang pertama, al-hasan li dzatih, maknanya hadis itu hasan dengan diri dia sendiri. Ya. Apa ni, secara sendirian dia sudah hasan. Dia tidak perlu kepada riwayat yang menyokongnya. Jadi secara sendirian dia sudah menjadi hasan. Ini disebabkan perawi yang ada di dalam sanadnya tadi itu kurang sedikit dari segi dobit berbanding perawi-perawi hadis sahih. Seperti contohnya hadis yang kita baca dalam kitab Arba'in Nawawiyah, ya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Ya, di antara keelokan, ya, atau kebaikan Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan perkara yang tidak ada faedah baginya ataupun perkara yang tidak ada kena-mengena dengan dirinya. Jadi hadis ini disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam Arba'in Nawawiyah sebagai hadis hasan, yang disebabkan ada seorang perawinya, ya, nama dia Qurrah bin Abdul Rahman, yang mana tahap siqah, ya, beliau ini tidak sampai tahap siqah perawi-perawi hadis sahih. Jadi disebabkan itu Imam An-Nawawi menilai hadis ini sebagai hadis hasan. Ini al-hasan li zati. Yang kedua daripada bahagian hadis hasan ialah al-hasan li ghairi. Maknanya dia menjadi hasan itu kerana terdapat sokongan daripada riwayat lain, ya, disebabkan hadis itu asalnya adalah hadis dhaif, ya. Jadi riwayat seorang perawi yang dhaif itu, ya, adalah menjadikan hadis yang diriwayatkannya itu dinilai sebagai dhaif. Tetapi oleh kerana ada riwayat lain yang menyokongnya, jadi meningkatkan darjatnya daripada dhaif kepada hasan li ghairi. Dia naik statusnya daripada dhaif kepada hasan li ghairi. Seperti contohnya disebut oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunan beliau, riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda bertanya kepada seorang wanita, ya, yang dikahwini dengan mas kahwin sepasang kasut. Jadi sepasang kasut ini nilai dia apa ni, mungkin tidaklah terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Mungkin nilai dia itu hampir rendah, hampir rendah tapi tidak terlalu rendah. Lalu baginda
bertanya kepada wanita tersebut, araditi min nafsiki wa maliki bin na'laini? Qalat na'am. Ya. Jadi Nabi bertanya kepada wanita tersebut, adakah engkau redha terhadap dirimu dan hartamu dengan sepasang kasut ini? Jadi jawab wanita itu, na'am, ya. Maknanya dia redha dengan mas kahwin yang nilainya sebegitu. Fa ajaza, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkannya. Jadi riwayat hadis ini nilai sanadnya sebagai dhaif, namun Imam At-Tirmizi menyebut bahawa bukan sahaja ada satu jalan riwayat, tetapi juga diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain, antaranya hadis Umar, Abu Hurairah, Aisyah dan juga Abu Hadrat radhiyallahu taala anhum. Jadi Imam Tirmizi dia menyebutkan wa fil bab an Umar wa Abi Hurairah wa Aisyah wa Abi Hadrat, yang menunjukkan bahawa hadis yang diriwayatkan tadi walaupun sanadnya dhaif, tetapi dikuatkan oleh hadis yang lain, riwayat-riwayat yang lain, meningkatkan kedudukannya daripada dhaif kepada hasan li ghairi. Ini mengenai pembahagian hadis hasan, di mana dibahagikan kepada hasan li dzati dan juga hasan li ghairi. Dalam hadis ini, dalam bait yang disebut oleh Ibnu Farah di atas tadi, ada juga kita lihat beliau menyebut musyafahatan. Maknanya dia suka untuk mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini secara musyafahah, secara riwayat lisan, ya. Disampaikan secara lisan, ya. Jadi ini merujuk kepada bagaimana ataupun kaifiat untuk meriwayatkan hadis. Jadi ada berbagai kaifiat untuk meriwayatkan hadis ataupun kaedah untuk meriwayatkan hadis ini, dan yang paling tinggi adalah qiraatus syekh, maknanya guru membacakan hadis tersebut kepada murid. Itu yang paling tinggi. Jadi murid dia mendengar lafaz gurunya, as-sama min lafzi syekh, dia mendengar lafaz syekh, lafaz gurunya itu. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis-hadis ini kepada para sahabat baginda. Jadi Nabi yang menyampaikan dan para sahabat mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini disebut kaedah ataupun kaifiat periwayatan yang paling tinggi, qiraatus syekh ataupun as-sama min lafzi asy-syekh. Dan yang di bawah daripada itu ialah qiraah al-qiraah ala syekh. Maknanya murid membacakan hadis kepada syekh. Jadi syekh yang mendengar. Syekh hanya mendengar, guru mendengar sahaja. Guru mendengar dan murid yang membacakan hadis tersebut. Dan guru akan mengiyakan ataupun membetulkan jika salah. Ini dia punya kedudukan dia yang kedua, dan kedua-duanya ini yang terkuatlah dalam masalah periwayatan hadis ini. Dua kaedah ini adalah yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini walaupun ada khilaf lah sebenarnya di kalangan para ulama, mana yang lebih utama. Ada yang kata murid membaca kepada guru itu yang lebih utama, dan ada yang kata guru yang membacakan kepada murid itu yang lebih utama. Tapi kalau ikutkan ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakannya adalah baginda sendiri yang menyampaikan hadis-hadisnya kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi dalam bait ini disebutkan mengenai hadis hasan dan juga kaedah periwayatan hadis. Sebenarnya ada 8 kaedah. Ada 8 kaedah dalam periwayatan hadis ini. Yang saya sebutkan tadi hanya ada 2 saja, bakinya ada 6. Di antaranya ialah secara surat menyurat, mukatabah, maknanya guru dia menulis hadis di dalam surat, kemudian
ataupun dalam satu kertas, ataupun dia tulis dalam satu lembaran lah, kemudian dikirimkan kepada muridnya ataupun kepada orang yang nak meriwayatkan hadis daripadanya. Itu mukatabah dan sebagainya lah. Ini dalam ulum al-hadis dibincangkan dalam bab at-tahammul wal adab. At-tahammul wal adab. Maknanya bagaimana nak menerima riwayat hadis itu dan bagaimana nak menyampaikannya semula. Kemudian kata Ibnu Farah rahimahullah taala bait yang seterusnya, wa amri mauqufun alaika wa laysa li ala ahadin illa alaikal muawwalu. Dan urusan halku, dia kata urusan halku terserah kepadamu. Maknanya dia punya diri dia itu, kebaikan diri dia itu, dia kata mauqufun alaika, yang terserah kepadamu. Walaysa li ala ahadin illa alaikal muawwalu, dan tidak ada bagiku ke atas sesiapa pun melainkan hanya ke atasmu lah tempat bergantung. Hanya ke atasmu lah tempat bergantung. Maknanya beliau ini menyatakan bahawa rasa rindunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda ini merupakan tempat bergantung, yang jika tidak kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescayalah Islam itu tidak akan tersebar, dan dia sendiri tidak akan dapat memeluk Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat, diberikan oleh Allah taala syafaat, yang mana dengan syafaat baginda ini baginda akan menolong umatnya, jika umatnya itu banyak melakukan dosa. Jadi Nabi boleh memberikan syafaat, dengan meringankan dia punya azabnya. Dan jika dia mungkin kurang dari segi kedudukan dia, kurang berbanding dengan orang-orang yang lain, jadi mungkin Nabi memberi syafaat kepadanya, dengan menaikkan dia punya kedudukannya di akhirat nanti. Jadi ini syafaat-syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda, dan di antara syafaat Nabi yang paling besar sekali ialah syafaat Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimulakan hisab, apabila manusia di padang mahsyar itu dalam keadaan seksa, sengsara, derita, jadi mereka menunggu bilakah akan dimulakan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimulakan penghisapannya, dan itu disebut sebagai syafaat kubra, syafaat agung. Dan dalam bait tersebut hanya ada satu istilah ilmu hadis yang disebut oleh Ibnu Farah, iaitu disebut dekat dalam tu mauquf, mauqufun alaika. Jadi mauquf ini merujuk kepada khabar mauquf, yang bermaksud apa sahaja yang disandarkan kepada sahabat Nabi. Jadi perkara-perkara yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi, sama ada percakapan, kata-kata mereka, ataupun perbuatan mereka. Jadi ini disebut sebagai khabar mauquf ataupun hadis mauquf. Disebut hadis mauquf. Jadi kalau disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya hadis marfu', nanti akan disebut selepas ini. Jadi istilah dia marfu', diangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hanya sampai kepada sahabat sahaja, maknanya itu sebagai kata-katanya, ataupun diriwayatkan tentang perbuatannya, jadi itu disebut sebagai mauquf, maknanya berhenti, maknanya tak sampai naik, diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya berhenti. Mauquf diberhentikan kepada sahabat riwayat tersebut,
berhenti setakat sahabat Nabi sahaja. Itu maksud dia mauquf ni. Jadi bila sebut khabar mauquf, jadi kita fahamlah. Dan ada ulama yang membezakan apa ni istilah untuk membezakan antara marfu' dengan mauquf ini. Jadi dia kata uh, mauquf ini tak boleh disebut hadis. Tak apa ni tak boleh disebut hadis. Kena sebut asar. Kalau yang marfu' barulah disebut hadis. Jadi mereka membezakan antara asar dengan hadis. Antara asar dengan hadis. Jadi itu mengikut sebahagian ulama. Ya. Bagaimanapun mengikut ulama hadis. Ya. Jumhur ulama hadis mereka tak membezakan begitu. Ya, mereka kata sama ada asar ataupun hadis sama, iaitu apa yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga istilah khabar. Ya, dia ada istilah khabar, hadis, istilah athar dan juga istilah satu lagi sunnah. Ada 4 istilah ni, ya. Sunnah. Jadi mengikut ulama hadis, istilah ini semuanya bermaksud apa yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada perbezaan di antaranya. Walau bagaimanapun dari segi praktis, maknanya apa yang kita guna pakai secara tak langsung, ya, dalam ceramah, dalam mungkin dalam penulisan, ya, dalam pertuturan kita, mungkin secara tak langsung kita sebut asar ini, secara automatik kita tuju kepada yang dinisbahkan, ya, apa riwayat yang dinisbahkan kepada sahabat Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dari segi praktikal lah, ya, dari segi praktikal. Jadi itu tak ada masalah, ya. Jadi lebih memudahkan lagi kefahaman sebenarnya bila kita sebut asar secara tak langsung, kita faham itu bukannya hadis Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata Ibnu Farah seterusnya, walau kana marfu'an ilaika lakunta li ala ragmi uzzali tariqu wa ta'dilu. Dia kata walau kana marfu'an ilaika, maknanya tadi dia kata urusan halku hanya terbatas, terserah kepadamu. Walau kana marfu'an ilaika, kalaulah urusan halku tadi itu disampaikan kepadamu, maknanya rasa rindu, cintanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kalaulah ia dapat disampaikan kepadamu, lakunta li ala ragmi udzali. Nescaya engkau terhadapku meskipun terdapat orang-orang yang mencelaku. Mencelaku tadi disebabkan apa dalam siri sebelum ini dia kata dia punya kesabaran dia kurang, ya. Rasa rindu dia itu menyebabkan kesabarannya kurang, ya. Dan itu dianggap sebagai sifat yang hina, ya. Sifat yang hina dan dicela, dan itu yang beliau sebut orang-orang mencela diri dia, ya, disebabkan dia tidak sabar, ya, untuk bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata kalaulah, ya, hal urusanku disampaikan kepadamu, nescaya engkau, ya, engkau terhadapku meskipun terdapat orang-orang yang mencelaku akan bersikap lemah lembut dan adil, ya, akan bersikap lemah lembut dan adil, ya, maknanya kasihan, ya, orang yang tidak dapat bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam keadaan rasa sangat rindu dan cinta kepadanya. Jadi dalam bait ini dia mengandungi satu istilah juga, iaitu istilah marfu', iaitu yang di hadis ataupun riwayat yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia beza di antara mauquf tadi, ya, dan yang ini adalah marfu', ya, marfu'. Jadi hadis marfu' ini apa sahaja, ya, hadis sama ada perkataan baginda atau perbuatan baginda atau pengakuan baginda, ya, ataupun sifat, ya, sifat baginda sallallahu alaihi wasallam, ya.
Jadi semua yang dinisbahkan kepada baginda itu disebut sebagai hadis marfu atau khabar marfu. Ya. Marfu maknanya yang diangkat, ya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mengambil kira aspek sanad. Tanpa mengambil kira aspek sanad, maknanya kalau sanadnya dhaif pun, ya, tetapi dinisbahkan kepada Nabi, maka dia tetap disebut sebagai khabar marfu'. Walaupun maudhu' sekalipun, ya, tapi ada sanad. Dalam sanad itu ada perawi yang di label sebagai pendusta, ya, pendusta atau pemalsu hadis. Tapi ada sanad lah, ya, yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap disebut sebagai khabar marfu'. Tapi marfu' batil lah, ya. Marfu' batil, maknanya hadis yang palsu, ya, yang batil. Cuma nak kata bahawa marfu' ini istilah umum, ya, istilah umum apa sahaja yang dinisbahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang sahih pun juga disebut marfu' lah, seperti mana, ya, dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, ini semuanya hadis yang sahih, dan juga disebut sebagai semuanya marfu', ya, marfu' kepada Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang pertama sekali, ya, innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya amalan-amalan itu, ya, dinilai, ya, dengan niat, dinilai dengan niat. Itu dari segi hadis qauli, ya, hadis yang merupakan percakapan, pertuturan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang hadis fi'li, yang merujuk kepada perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti baginda apa ni sujud sahwi, ya. Baginda apa ni dalam solat itu baginda lupa, ya, lupa apa ni rakaat, bilangan rakaat, lalu baginda menambah bilangan rakaat, kemudian di akhirnya baginda sujud sahwi, ya. Jadi sahabat yang meriwayatkan itu dia menceritakan tentang perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh bagi hadis fi'li yang merujuk kepada perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata celaan orang yang mencela aku. Ya. Tadi dia kata ada orang-orang yang mencela dia, ya, disebabkan sifat tidak sabarnya, ya, sifat apa ni rasa rindu dia, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata celaan orang yang mencela aku. Mungkarun la asighuhu adalah apa ni adalah satu kemungkaran yang aku tidak relakan, yang aku tidak relakan, ya, yang aku tidak dapat terima lah, ya, yang aku tidak dapat terima. Wazurun, ya, dan juga dusta, ya. Jadi celaan tersebut dia kata mungkar, satu kemungkaran, dan dusta, ya, maknanya orang mungkin tak tahu, ya, bahawa dia itu sebegitu kerana rasa cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tadlisun yuraddu wa yuhmalu, ya, dan perbuatan keliru itu ditolak dan perlu ditolak dan diabaikan, ya. Perbuatan keliru itu perlu ditolak dan diabaikan, dia kata. Dalam satu bait ini mengandungi dua istilah ilmu hadis, ataupun mungkin tiga istilah ilmu hadis, ya. Yang pertama, ya, disebut mungkar, ya, disebut mungkarun, adalah mungkarun, suatu kemungkaran. Tapi mungkar dari segi bahasa ialah perkara yang tidak dikenali. Dia lawan kepada ma'ruf yang dikenali. Ma'ruf yang dikenali. Jadi lawan dia mungkar yang tidak dikenali. Biasa kalau dalam apa ni
ilmu akidah, ya. Bila mungkar ini merujuk kepada perkara yang tidak dikenali dalam syariat, menjadi perkara mungkar, ya. Perkara yang tidak dikenali dalam syariat itu mungkar, perkara mungkar, ya. Okey. Tetapi dari aspek ilmu hadis ini, mungkar di sini bukan bermaksud kemungkaran yang dikenali. Dari segi istilah, ada terdapat perselisihan ulama mengenai definisi hadis munkar, ya. Jadi ada pertikaian di antara yang mengatakan bahawa hadis munkar ini ialah hadis uh, yang diriwayatkan secara sendirian oleh perawi yang tidak mencapai tahap siqah, yang boleh diterima riwayatnya secara bersendirian. Ini saya ulang balik. Ini mengikut satu pandangan, dia kata hadis munkar ini ialah hadis yang diriwayatkan secara sendirian. Dia bersendiri, ya, secara sendirian oleh perawi yang tidak mencapai tahap siqah. Maknanya dia punya tahap credibility dia, kedudukan diri dia, ya, sebagai perawi ini, dia tidak mencapai tahap siqah yang tinggilah, yang sepatutnya. Dia tidak mencapai tahap siqah yang boleh diterima riwayatnya secara bersendirian. Ini kalau perawi siqah yang betul-betul, ya, diterima dan diketahui, ya, kedudukannya. Jadi biasanya boleh diterima walaupun hanya dia seorang sahaja yang meriwayatkannya. Sebab orang percaya, ya, kepercayaan itu, ya, tahap-tahap kepercayaan itu. Tapi perawi yang meriwayatkan hadis mungkar ini, ya, dia tidak mencapai tahap siqah yang boleh diterima riwayatnya secara bersendirian. Dia tak kata perawi dhaif. Dia tak terus kata perawi dhaif, ya. Tapi dia kata perawi yang tidak mencapai tahap siqah yang sepatutnya lah, ya. Sebab di antara tahap siqah dengan tahap dhaif itu ada lagi beberapa tahap, ya. Ada lagi tahap-tahap dia. Ada yang bawah daripada siqah itu, tetapi belum lagi dhaif, seperti disebut saduq, ya, perawi itu saduq, dia bersifat benar, ya, jujur, tetapi dia tidak mencapai tahap siqah yang lebih atas lagi. Kadang-kadang disebut salih, syaikhun salih, seorang syekh yang baik, yang salih. Ini juga tidak mencapai tahap siqah yang sepatutnya, yang agak tinggi sedikit, yang boleh diterima hadisnya sebagai sahih. Jadi yang perawi-perawi yang seperti ini, ataupun ada perselisihan ulama hadis mengenai kedudukan perawi itu, sama ada dia ini siqah ataupun tidak. Ya, sebahagian mengatakan dia ini boleh dipercayai, sebahagian kata dia ni dhaif, lemah. Jadi ini menyebabkan kedudukan dia jatuh. So dia tak kata terus, ya, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, tak. Tapi hadis mungkar ini maknanya tahap siqah dia itu tidak mencapai tahap yang sepatutnya, dan menyebabkan hadisnya itu dinilai sebagai mungkar, ya, kerana hanya dia seorang sahaja yang meriwayatkannya. Jadi sebab itu ada yang mengatakan mungkar ini masih lagi dalam kategori dhaif ringan kalau ikut ta'rif sebegini. Maknanya dia belum lagi dhaif yang berat. Tapi kalau mengikut sebahagian ulama, sebahagian pandangan yang lain menyebut bahawa mungkar ini ialah riwayat perawi dhaif. Dia sebut secara jelas, iaitu riwayat perawi dhaif yang menyalahi riwayat perawi thiqah, yang menyalahi riwayat. Jadi di situ ada istilah menyalahi, mukhalafah. Kalau yang tadi itu dia tak semestinya mukhalafah, dia hanya bersendirian sahaja dalam meriwayatkan hadis tersebut. Tetapi takrif yang kedua ini, ya, mengikut pandangan sebahagian ulama hadis, dia kata menyalahi riwayat perawi dhaif yang menyalahi riwayat perawi thiqah, bertentangan. Jadi itu dia dinamakan sebagai hadis mungkar. Jadi saya tidak menentukan mana yang lebih tepat lah, maknanya hanya sebut dua-dua.
dua pandangan ini sahaja, dan ada satu lagi definisi yang mengatakan bahawa hadis munkar ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sangat dhaif. Yang tadi itu perawi dhaif saja, tapi yang ketiga ini hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sangat dhaif. Sebab dia terlalu banyak salah, ya, salah silapnya, banyak lalai, ya, dalam menghafal hadis, ya, menyebabkan dia punya hafalannya itu bercampur-campur, ya, ataupun dia itu seorang yang fasik, ya, seorang yang fasik yang banyak melakukan dosa-dosa kecil, ya. Jadi ini menyebabkan riwayatnya itu disebut sebagai mungkar. Saya kira itu sebagai definisi yang ketiga bagi definisi hadis mungkar. Okey. Jadi kalau yang pertama tadi, kalau yang pertama saya sebut tadi, perawi yang riwayatnya itu tidak dapat diterima sebab tahap sikohnya tidak mencapai, ya, tahap yang sepatutnya. Ini seperti hadis yang diriwayatkan, ya, bahawa baginda bersabda, kulul balah bitamar, makanlah kurma muda dengan kurma tua. Bitamri, ya, dengan tamar. Tamar itu kurma tua lah, yang kering, ya, yang kering. Kalau balah ni yang masih basah sikit, ya. Kulul balah bitamri, makanlah kurma yang muda dengan kurma tua. Aina syaitan idza ra'a dzalik ghazahu, ataupun ghadiba syaitan, ya, sesungguhnya syaitan ini apabila dia melihat demikian, maka dia akan marah. Wa yaqul, dan dia berkata, Asya ibnu Adam hatta akal jadida bil khaliq, dan dia kata ibnu Adam, ni anak Adam ini hidup, ya, sehingga dia dapat makan yang baru dengan yang lama, sehingga dia dapat makan buah yang baru dengan buah yang lama. Jadi riwayat hadis ini, ya, disebut sebagai mungkar, ya, disebut sebagai mungkar kerana kebiasaannya syaitan ini dia marah kerana orang berbuat taat, ya. Orang melakukan amalan saleh, orang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang menyebabkan syaitan marah, ya. Mereka rasa rasa kecewa, ya. Tetapi di sini syaitan marah disebabkan anak Adam dia memakan buah yang baru dengan buah yang lama. Macam ini seperti tidak ada kaitan, ya, dengan tabiat syaitan itu sendiri. Jadi sebab itu ini disebut oleh Imam An-Nasai sebagai hadis mungkar, walaupun perawi yang bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini, iaitu Abu Zukair, itu disebut Syekhun Saleh. Syekhun Saleh, seorang syekh yang saleh, ya. Tetapi tahap sikohnya itu menyebabkan dia tidak dapat diterima riwayatnya, ya. Menyebabkan tidak dapat diterima riwayatnya dan dinilai sebagai sahih. Manakala hadis mungkar mengikut definisi yang kedua, ya, yang mengatakan bahawa riwayat perawi dhaif yang menyalahi riwayat perawi thiqah, ya, seperti yang diriwayatkan bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aqama shalah wa ata zakah wa hajjal bait wa shama Ramadan wa qara dhaif dakhala al-jannah. Jadi riwayat ini dia menyebut daripada Nabi, maknanya secara marfu' lah, ya, marfu' kepada Nabi. Tetapi dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih thiqah, dia kata ianya mauquf kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi riwayat yang marfu' tadi itu adalah riwayat perawi yang dhaif, ya, dan menyalahi riwayat perawi yang lebih thiqah daripadanya, yang mana dia meriwayatkan hadis itu sebagai hadis mauquf, ya, kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya.
Jadi ini contoh ya bagi hadis mungkar mengikut definisi yang kedua. Yang kedua. Di dalam bait Ibnu Farah juga disebut wazurun, dia kata celaan orang yang mencela itu sebagai mungkar dan zurun dan dusta. Zurun ini dusta merujuk kepada hadis maudhu', maknanya hadis yang palsu, zurun. Jadi hadis palsu ini maklumlah, masyhur, memang yang tidak betul, yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan rekaan semata-mata dan dinisbahkan kepada baginda secara dusta, zurun, secara dusta. Jadi ini haram untuk kita meriwayatkannya kecuali untuk kita memberitahu bahawa ianya adalah hadis yang palsu. Jadi hadis palsu ini ialah hadis yang direka cipta oleh orang yang tidak bertanggungjawab, yang memang dengan tujuan-tujuan tertentu lah, sama ada untuk dia merosakkan ajaran Islam, ataupun dengan tujuan untuk dia mencari nafkah, dengan bercerita kepada orang ramai sebagai penglipu lara, dia bercerita dengan cerita-cerita yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang orang suka dengar dan dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya, maknanya orang yang suka bercerita, dengan tujuan untuk menarik pendengar, pendengar rasa kagum, ataupun pendengar rasa dia uh, semangat, suka untuk melakukan amalan-amalan yang mungkin disebut mendapat pahalanya sekian banyaknya, dan dan dia pun semangat untuk melakukannya kerana dia mendengar dia punya kelebihannya sangat besar, yang disampaikan oleh tukang cerita tadi, ataupun dia merasa uh, rasa uh, dia rasa takut dengan sesuatu ancaman yang disebut bahawa siapa yang melakukan sekian-sekian amalan ini, maka ancamannya sekian-sekian berat, sangat berat. Jadi dia rasa takut sangat, tapi bila diperiksa bahawa hadis itu tidak ada sumber asalnya, hanya daripada tukang cerita itu sahaja, tidak ada sumber asal. Ini merupakan satu pendustaan terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hukumnya adalah haram dan dosa besar, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sangat mutawatir, baginda bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta ke atasku secara sengaja, maka tempahlah tempat duduknya daripada api neraka. Wal iyad billah. Dan dalam bait tersebut juga Ibnu Farah menyebut kalimah tadlis, Tadlis ini yang saya terjemahkan tadi, perbuatan keliru, ataupun mengelirukan, perbuatan mengelirukan orang. Jadi dalam ilmu hadis juga ada istilah ini, dan tadlis ini ialah perbuatan membuat kekeliruan, dan orang yang melakukannya disebut mudallis. Dia membuat kekeliruan terhadap hadis tersebut, sama ada dari segi, terutama dari segi sanad lah, terutama dari segi sanad, seolah-olah sanadnya itu diriwayatkan oleh perawi yang siqah semuanya, padahal terdapat perawi yang daif yang digugurkan daripada sanad tersebut oleh si mudallis, orang yang melakukan tadlis ini. Jadi orang yang melakukan tadlis ini dia menggugurkan seorang perawi yang daif daripada sanadnya, menjadikan rantaian sanad itu semuanya dilihat sebagai rantaian perawi-perawi siqah, dan orang yang mungkin dia tidak tahu, dia kata, oh ini sanadnya sahih, maka hadisnya sahih, padahal ada perawi yang digugurkan oleh perawi mudallis ini daripada sanad tersebut. Jadi ini bahaya. Jadi hadis mudallis ini adalah hadis yang dhaif,
adalah hadis yang dinilai sebagai dhaif, dan perbuatan mengaburkan sanad seperti ini adalah tidak diharuskan oleh syarak, tidak diharuskan oleh syarak. Baik, terdapat dua jenis tadlis, perbuatan mengelirukan tadi atau mengaburkan sanad tadi. Ada dua jenis. Yang pertama, yang pertama yang saya sebutkan tadilah, yang digugurkan seorang perawi daripada sanadnya. Yang kedua, dia menyebut nama perawi itu dengan nama yang dia tidak dikenali dengannya. Dia menyebut nama perawi, nama seseorang perawi ataupun nama gurunya itu dengan nama yang orang tidak kenal dengan nama tersebut. Jadi kalau gurunya itu terkenal dengan nama Ibnu Abi Dawud contohnya, Ibnu Abi Dawud, lalu ditukar Ibnu Abi Abdillah, Ibnu Abi Abdillah. Dia daripada Ibnu Abi Dawud dia tukar kepada Ibnu Abi Abdillah. Mungkin yang kedua-duanya itu dari segi fakta ataupun dari segi realitinya itu betul, maknanya sama ada dia disebut Ibnu Abi Dawud atau Ibnu Abi Abdillah boleh, tetapi cuma dia lebih dikenali dengan nama Ibnu Abi Dawud. Jadi kalau sebut Ibnu Abi Abdillah orang tak kenal. Jadi ini siapa ni? Orang tak kenal walaupun mungkin tak ada masalah dari segi realitinya. Maknanya dia pakai dua-dua, tapi dia tidak dikenali bila orang sebut dengan nama yang satu lagi. Jadi ini termasuk dalam perbuatan tadlis, dia mengaburkan sanad. Dia mungkin di antara tujuannya ialah dia si mudallis ni, perawi yang melakukan tadlis ini, tujuannya ialah supaya orang lihat bahawa dia mempunyai banyak jalan riwayat, mempunyai banyak hadis, ya. Jadi itu di antara tujuannya lah. Dan ini juga menyebabkan hadis itu menjadi hadis dhaif, ya. Okey, jadi dengan perbincangan hadis mudallas, ya, maknanya perawi yang melakukan tadlis itu dipanggil mudallis, dan hadis yang yang ditadliskan itu dipanggil hadis mudallas. Ya, dengan perbincangan tersebut saya kira berakhir sesi kita pada sebelah pagi ini. InsyaAllah kita sambung pada sesi siri yang seterusnya, insyaAllah, dalam bait yang ketujuh, ya, bait yang ketujuh. Jadi kalau ada, saya ni tak pandai nak tengok komen, ada tak soalnya? Okey, kalau tak ada soalan tak apa. Wafikum barakallah. Dan sebarang kelemahan itu daripada saya sendiri, dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sudahi majlis kita ini dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.